Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Blutin UKAS edisi tengah hari 30 Jun 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, program Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak yang dianjurkan di Rumah Drik Gani, Ulu Sungai Kebulu, Jelalong, Tubau telah mendapat sambutan baik penduduk setempat pada Isnin. Program yang melibatkan 7 buah rumah panjang iaitu Rumah Talib, Rumah Ningkan, Rumah Jusong, Rumah Ulin, Rumah Berain dan Rumah Jantom termasuk Rumah Drik menyaksikan seramai 139 penduduk termasuk kaum penan tampil mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chuk Pai Ugon berkesempatan meninjau proses pemberian vaksin tersebut berkata, beliau amat berpuas hati dengan sambutan menggalakkan daripada penduduk di kawasan itu. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada unit bergerak program jangkauan komuniti yang terdiri daripada warga klinik kesihatan Tubau, pejabat kesihatan bahagian Bintulu dan juga sukarelawan yang mengendalikan PPV bergerak itu dengan begitu baik dan lancar. Dalam pada itu, Kennedy sekali lagi menyatakan langkah mewujudkan program tersebut adalah amat tepat yang bukan sahaja memudahkan malah menggalakkan lagi penduduk pedalaman mendapatkan vaksin COVID-19 dengan pendekatan suntik dulu dan daftar kemudian. Berita seterusnya, program vaksinasi secara outreach dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat dengan kehadiran individu yang tersenarai hampir 100%. Seramai 500 orang penduduk di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Sungai Ladong telah menerima suntikan vaksin dos pertama pada Isnin. Mereka terdiri daripada penduduk Kampung Sungai Ladong, Kampung Seruyuk, Kampung Pantu Pelai, Kampung Segali dan Kampung Sungai Nipong. Dalam pada itu, para penerima suntikan vaksin ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada kerajaan atas usaha melakukan program tersebut di kawasan mereka. Subhanallah, Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana saya dapat vaksin hari ini dan berterima kasih juga kepada kerajaan dapat mengadakan di kampung Sungai Ladong pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya telah divaksin sebentar tadi. Saya dah rasa apa-apa. Okey, dan semua terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, kepada KKM Malaysia di atas keperhatian terhadap terutamanya lah kami di Kampung Sungai Ladong. Terima kasih. Berikut pula dibawa, seramai 1,580 dos suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi tempoh 2 hari. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,061 dos dicatatkan pada Ahad, sementara 519 dos suntikan lagi adalah pada Isnin. Sementara itu, tinjauan vaksinasi harian di PBV Dewan Akademi Bomba Bau mendapati proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Program sama yang dikendalikan unit bergerak PPV Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA Bau pula merekodkan pemberian sebanyak 40 dos suntikan pada Isnin. Dalam perkembangan lain, di PPV Klinik Union dan PPV Klinik Teddy pula, masing-masing merekodkan sebanyak 20 dos suntikan vaksin pada hari yang sama. Selanjutnya, penduduk di daerah Samarahan dilihat terus memberikan kerjasama penuh dalam membantu petugas barisan hadapan mengekang penularan wabak COVID-19 di kawasan tersebut. Tinjauan pada Sabtu mendapati keadaan trafik bergerak perlahan di sekatan Jalan Raya SJR Jalan Kuching, Samarahan, ekoran pemeriksaan ketat yang dilakukan anggota polis bagi mengesan sebarang percubaan merentas daerah. Selain itu, dimaklumkan juga kesemua pengguna jalan raya mempunyai permit rentas daerah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, pasukan polis menyeru pengguna jalan raya khususnya daerah Samarahan memberikan kerjasama dengan petugas barisan hadapan sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP ini. Laporan berikutnya, Dermaga Terminal 2 Sarike kembali beroperasi seperti biasa selepas ditutup sementara pada Isnin untuk kerja-kerja baik pulih kerosakan pada joint ram. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Sarike dalam kenyataan kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS memberitahu kerja-kerja baik pulih masih diteruskan, namun pihaknya telah membuka satu laluan untuk kegunaan orang ramai. Sebelum ini, Dermaga Terminal 2 Sarike turut mengalami masalah kerosakan pada joint ram dari terminal ke pontun akibat kesan dari ombak namun telah dibaik pulih.
Terdahulu, satu tinjauan telah dibuat ke dermaga Terminal 2 Sarike oleh Pusat Khidmat Dun Repok pada Isnin yang diketuai Kapitan Ling Dian Yong selain Wakil Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si bersama Jurutera Awam JKR Yao CC dan Penolong Pengurus Pelabuhan LSS Sarike Hazizan Sapii untuk mengenal pasti punca kerosakan. Ia susulan laporan dari orang awam bahawa dermaga Terminal 2 Sarike rosak dan tidak beroperasi. Beralih ke laporan COVID-19 pada Selasa dengan 242 kes positif baharu telah dicatatkan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kepada 64,475. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan hariannya memberitahu daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Selain itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan. Kenyataan sama turut menyatakan terdapat 2 kluster baharu diisytiharkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak iaitu kluster Temasaan di Tebeduk dan kluster Nanga Belungai di Tatau. Manakala satu kluster pula telah diisytiharkan tamat iaitu kluster Jalan Simpang 3 Kuching. Kenyataan sama turut memaklumkan satu lagi tambahan bagi perkhidmatan perlu essential services iaitu sektor kredit komuniti dibenarkan untuk beroperasi berkuat kuasa 29 Jun 2021. Selain itu, turut diumumkan beberapa kawasan yang diisytihar dan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu seperti yang tersenarai. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.